Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi kita di kelas yang ke-16 hari ini 1 Mac 2021 hari Isnin ya. Baik, kalau sebelum ni kamu sudah belajar graf sesaran dengan masa. Hari ini kita akan analisis graf hal laju dengan masa. Baik, untuk graf hal laju dengan masa, kita akan analisis dua benda. Okey, baik. Yang pertama ialah kecerunan. Okey, baik, ini yang pertama. Yang kedua kita akan analisis adalah luas di bawah graf. Ini yang barulah untuk kamu di bawah graf. Okey. Untuk kecerunan kamu akan dapat pecutan. Manakala untuk luas di bawah graf kamu akan dapat sesaran. Okey, ataupun jarak lah ikut keadaan. Okey. Baik. Kita teruskan dengan tengok situasi yang diberi. Okey, di sini untuk graf inilah. Okey, dia sudah mula dengan hal laju 10. Maksudnya dia start saja sini sudah hal lajunya 10 lah. U sama dengan 10. MS negatif 1 kan. Maksudnya dia start ikut keadaan lah. Kalau dia start dengan kosong, kosong lah. Kes ini dia mula dengan 10. Okey. Dan bergerak sampai bergerak dengan hal laju yang sama 10 sampai 50 ni sama saja grafnya. Okey, mendatar begini kan sampai ke saat yang ke-50. Okey, bila kamu jumpa begini, lurus begini, mendatar tanpa ada naik ke turun kan, sama saja lurus straight kan dari kiri ke kanan. Ini bermaksud kecerunan graf. Cikgu tulis M graf sama dengan kosong. Okey, bila M graf sama dengan kosong, pecutan adalah sifar lah. Sebab tiada kecerunan kan. Okey, baik. Jadi kalau soalan tanya apakah keadaan gerakan basikal ini, bermaksud kamu boleh cakap lah. Basikal bergerak dengan hal laju yang sama atau hal laju malar iaitu 10. Ataupun kamu boleh jawab juga basikal bergerak dengan pecutan sifar. Pun boleh juga mana-mana. Okey, baik. Seterusnya, kita tengok antara 50 ke 70. Okey. Ada sudah peningkatan grafnya. Ada kecerunan sudah meningkat positif. Okey, baik. Bila ada kecerunan meningkat ataupun kalau senangnya kalau ke sini kamu tengok pertambahan hal laju lah. Okey. Dari 10 pergi 15 kan. Ni 10 pergi 15. Bermaksud adanya pecutan. Kenapa adanya pecutan? Sebab pecutan ialah perubahan hal laju. Bila berubah dari kecil pergi besar, maksudnya nilainya positif kan. Jadi pecutan juga positif. Kalau nak senang, kamu tahu graf begini, confirm lah positif kecurunannya. Okey. Baik, untuk kira kecerunan, macam biasa kamu akan baca koordinat. Titik yang mana kamu boleh baca lah koordinat. Di sini dia ambil yang hujung ni lah. Sebab dia sudah bagi nilai kan, senang baca. 50, 10. Okey, jadi 50, 10. Okey. Seterusnya, kalau yang atas kita baca 70 naik sampai sini kan. Jadi 70, 15. Okey, baik. Bila sudah ada, kamu label siap-siap. X1, Y1, X2, Y2. Begitu. Okey, baik, nampak tak? X1, X2, Y2. Okey, baik. Seterusnya, bila sudah ada, kita pun cikgu buat sini sekali lagi supaya nampak. Cikgu tunjuk sekali sudahlah. Okey, 50, 10. Cikgu ulang saja ni. Banyak kali jumpa kamu akan guna kan. 70, 15. Okey, baik. Kita boleh label sekali lagi Cikgu buat X1, X1, X2, Y2. Okey, baik. Jadi kecerunan macam biasa, dia punya rumusnya ialah M graf ataupun pecutan lah. Okey. Sama dengan Y2, cikgu ulang satu saja supaya nampak. X2 tolak X1. Okey, baik. Contoh di sini Y2 kamu ambil lah 15. Y2 15. Y1 10 kan. Okey. X2 ialah X2 ialah 70. Okey, tolak dengan 50. Ataupun kalau kamu senang
15 tolak 10, 70 tolak 50. Pun boleh. Gitu Okey, ini saya guna kaedah label lah supaya senang sekali. Okey, bila kamu kira, kamu akan dapat 0.25. Okey, ingat unit pecutan ialah ms negatif 2. Itu bedanya. Jadi maksudnya basikal ini bergerak dengan pecutan 0.25. Positif 0 masuk 0.25 maksudnya ia adalah pecutan, bukannya pecutan. Kalau kamu kira dapat negatif, maksudnya pecutan berkurang, ataupun nama lainnya ialah nyah pecutan. Okey, baik. Jadi kamu akan dapat 0.25 kan, ke kanan, positif lah. Maksudnya ke sini, bergerak dengan pecutan. Okey, baik. Selang masa antara 70 hingga 100. Okey, 70 hingga 100, kalau kita tengok di sini, graf ini menurunkan. Maksudnya kecurunannya negatif. Bila M graf negatif, okey, bermaksud ia adalah nyah pecutan. Pecutan juga, cuma dipanggil nyah pecutan. Pecutan sifar. Pecutan negatif, sifar. Okey, baik. Jadi caranya macam biasa juga, kamu akan baca titik ujung. Kalau yang ini ingatlah koordinatnya bila atas paksi ni pasti X. Jadi X-nya adalah kosong lah. Sorry, bukan kosong. Y-nya kosong. Bila dipasi X, Y-nya kosong. Jadi 100. Okey, kosong. Jadi ini sudah X ni kamu boleh label X1, Y1, X2, Y2. Ataupun kalau ini X2, Y2 sudah, ini akan jadi X1, Y1. Mana-manalah boleh. Kalau di sini contoh diambil. Yang ini dijadikan sebagai X2, Y2 lah. X2, Y2. Jadi, dia akan ambil perubahannya yang kecil dulu lah. 0 tolak 15. Okey, perubahan 0 tolak 15. Dan bahagi dengan selangnya 100 tolak 70. Jadi, dia dapat negatif. Nampak kan dia negatif kan? Maksudnya mengalami pecutan berkurang. Okey. Okey, ni mengalami pecutan negatif 0.5 ataupun halajunya makin berkurang. Bila halaju makin berkurang, pecutan juga akan berkurang lah. Okey, pada arah bertentangan. Okey, kalau gerakannya pecutan basikal mengalami pecutan negatif 0.5 meter per saat kuasa negatif 2. Basikal mengalami pecutan negatif 0.5 meter per saat kuasa 2 pada arah bertentangan dengan arah pergerakan. Okey, maksudnya dia bergerak berlawanan ke sini. Okey, baik. Kalau ikut kes sinilah dia bergerak ke kiri sebab negatif. Okey, baik. Sebab nilainya berkurang, patah balik. Boleh jadi patah balik ataupun sebab arah di sini berlawanan lah. Positif ke kanan, negatif ke kiri. Okey, cuba kita tengok selang masa antara 100 hingga 120. Okey, 100 hingga 120. Nampak ni? Ni grafnya mendatar. Atas paksi X kan? Maksudnya halajunya sama. Kosong. Bila halaju kosong, ingat lagi. V kosong. Halaju kosong bermaksud pegun. Dia tidak bergerak. Maksudnya berhentilah seketika. Ni Okey, halajunya sifar. Jadi basikal berhenti ataupun pegun selama 20 saat. Kenapa 20 saat? Sebab 120 tolak 100 adalah 20 saat. Okey, baik, kita tengok yang terakhir. Dia turun lagi ke bawah. Okey, sama juga kecurunan ke bawah begini. M-nya mesti negatif. Confirm. Sebab dia berlawan begini kan. Pecutan ke bawah kan. Okey. Jadi kita pun baca macam biasalah, baca hujung ke hujung lah, senang sebab sini ada nilai kan. Jadi kita baca, kamu akan dapat inilah dia punya nilainya negatif 9. Okey. Tolak dengan sifar. Okey. 150 tolak 120. Maka kamu akan dapat negatif 0.3 meter per saat kuasa 2. Jadi basikal mengalami nyah pecutan lah. Okey, baik. Halaju basikal semakin bertambah, basikal memecut secara seragam. Kenapa kita sebut seragam? Sebab bila kecurunan, nilainya sentiasa sama saja di mana-mana titik kan. Sebab kita panggil seragam. Maksudnya sama sajalah nilai di mana-mana titik ini kamu ambil sama saja. Okey. Pada arah pergerakan basikal iaitu ke kiri. Bergerak ke kiri Okey, ini. Ikut situasi lah keadaan yang
yang diberi. Okey, baik. Cikgu harap tak ada masalah lah dari segi keturunan. Ini yang baru cikgu akan terangkan hari ini, iaitu jarak. Nah, macam mana nak kira jarak? Okey, baik. Untuk jarak, cikgu akan padam dulu. Okey, padam dulu Yang inilah, cikgu padam balik apa yang cikgu conteng ni. Lambat sikit padam ni. Okey, cikgu akan jelaskan. Tak hilang kah? Harus lambat ni. Okey. Okey, baik. Cikgu akan mulakan. Okey. Untuk kira sesaran atau jarak, kamu akan mengira ialah apa? Luas di bawah graf. Okey, baik. Contoh soalan di sini kata jumlah jarak keseluruhan. Bermaksud kamu akan kira semua luas. Ni semua ni. Cikgu lorek semua. Ada berapa bentuk? Segi 4, ada trapezium, ada segitiga, okey, dan juga segitiga. Ada 4 bentuk. Balik kata luas 1, luas 2, luas 3, luas 4. Begitu. Okey. Baik, untuk kira luas, okey, macam biasa. Contoh kamu ambil yang ini dahulu kan. Luas di bawah graf. Ini graf kamu. Okey, ini bentuknya. Jadi inilah yang kamu akan kira. Okey, baik. Kamu nampak sini, ini panjangnya okey, 10. Okey, lebarnya contohlah di sini 50. Ni kan kosong 50. Jadi 50 lah dia punya panjang. Jadi luasnya 10 darab 50. Okey, contoh cikgu ambil yang pertama lah supaya kamu nampak. Okey, yang pertama bentuknya segi 4 kan. Okey. Ini 10. Ini 50. Okey, baik. Jadi luasnya panjang darab lebar lah segi 4 kan. Okey, 10 kali 50. Okey, jadi kamu akan dapat di sini adalah 10 kali 50 adalah 100. 100. 10 kali 50, 500. Okey, baik. Kamu akan dapat 500 meter. Okey, baik. Ini baru satu, belum lagi jawapan. Okey, baik. Seterusnya kita akan ambil bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ni nampak kan ni? Okey. Ini adalah trapezium. Kalau cikgu lukis dia begini Okey. Mana sudah ni? Tak nampak. Okey, begini. Okey, begitulah lebih kurang Panjang ini 10. Okey, baik. Seterusnya okey, panjang ini adalah 15 sebab dari 0 hingga 15 kan ujung ni. Ni 15 kan. Jadi panjangnya ini 15 yang selari. Okey, seterusnya dia punya lebar ni 70 tolak 10 ataupun tingginya okey adalah 20 Okey, baik. Luas trapezium. Ingat lagi kan dia punya formula. Luas trapezium. Ni rumus ni ingat luas trapezium. Okey. Dia punya rumusnya setengah. Okey. Darab dua sisi selari A tambah B lah yang kamu jumpa kan selalu kan. Okey, darab dia punya tingginya. Ini sisi selari Cikgu buat dua sisi selari. Mana dua sisi selari ni? Okey, baik. Mana dua sisi selari? Inilah 10 dengan 15. Okey, baik. Jadi kita akan teruskan. Nanti nilailah setengah 1/2 darab. Okey, 10 tambah 15. Okey, dia punya tingginya ialah inilah 20 Okey. Walaupun dia nampak di bawah kan. Ni dia boleh ubah-ubah kedudukan maka kamu tekan kalkulator, dia akan dapatlah 250. Okey, baik. Dapat kan luas trapezium. Okey. Seterusnya dapat sudah yang kedua ni 250.
Okey, ni 100. Kira lagi yang bentuk yang ketiga. Okey, bentuk yang ketiga di sini, cikgu ambil di sini, cikgu buat warna merah ha. Okey, inilah segitiga. Cikgu tulis kira di sini ya, segitiga setengah panjang darab tinggi kan. Okey. Jadi kamu akan dapat setengah, panjangnya berapa? 100 tolak 70 dapat 30 kan. Jadi 30 darab dengan tingginya sampai atas 15. Maka kamu akan dapat adalah 225 meter. Okey. Ini yang ketiga. Okey, baik. Cuba kamu tengok yang keempat. Okey. Tepung segitiga. Okey, segitiga. Kenapa cikgu tak ambil yang ini? Ini sebab dia tiada bentuk. Dia atas garisan kan dia tiada bentuk. Jadi ini pun segitiga macam biasa. Ambillah setengah. Okey, darab panjang darab tinggi. Okey, panjang darab tinggi ya. Okey. Okey, ambil nilainya setengah darab panjang. Panjang berapa? 120 hingga berapa ni? Cikgu contoh-contoh cikgu buat tak nampak. Okey, 150 kan? Betul? Okey, jap. Cikgu tengok balik. Cikgu tak nampak ni. Oh, 150. Okey. Ini ya. Okey, jadi 150. Okey, dia punya tingginya 9 ya. 0 hingga negatif 9. Okey, untuk jarak kita ambil ya positif. Kalau sesaran baru kita ambil sekali dengan negatifnya. Kalau jarak tak payah ambil ya. Sebab jarak kan kuantiti skala, dia tiada nilai negatif pun. Nilai yang arah kan negatif ke apa. Jadi terus ambil 9 saja. Okey, baik. Jadi kamu kira kamu akan dapat 135 meter. Okey, baik, ini adalah jarak yang kamu kira lah. Okey, baik, 135. Luas di bawah graf bagi yang terakhir. Okey, jadi kamu sudah sini dapat 4 bentuk 500, 250, 225, 135. Jadi untuk kira jumlah jarak bermaksud kamu akan tambah semua nilai luas di bawah graf yang ada. Ikut keadaan lah. Kalau sini dia kata jumlah jarak yang dilalui antara 0 hingga 150 saat. Kamu kira semualah. Kalau soalan kata antara 0 hingga 100 saja sampai bentuk yang ketiga sajalah. Ikut keadaan. Jadi kalau soalan ini dia minta kira jumlah jarak keseluruhan, maksud semualah yang dilalui, tambah semua. Jadi kamu akan tambah semua. Yang kamu kira tadi 500 tambah 250 tambah 225 dan juga yang terakhir tambah 135. Abaikan negatif untuk jarak sahaja. Tapi sesaran kamu kena masukkanlah. Okey, baik. Tiada masalah kan? Kira-kira dapatlah jawapannya ialah 1110. Okey, baik. Sesaran. Okey, baik. Sesaran ke kiri, sesaran ke kanan. Apa maksud sesaran ke kiri, ke kanan ni? Okey, baik. Untuk sesaran ke kanan, okey, antara semua yang positif. Ke kanan ni bermaksud yang positif lah. Okey, baik. Yang positif, semua ni lah. Yang graf luas di atas graf. Ini di bawah graf ini kan. Cuma di atas paksi X, di atas graf. Di atas paksi X tu biasanya sesaran itu adalah positif. Ini kan paksi. Ini paksi. Okey, kalau di atas, okey, biasanya sesaran itu ataupun luas di bawah graf akan dapat positif lah. Di bawah graf, di bawah paksi contoh ini graf, ni luas kamu, di bawah paksi ni, ni akan dapat negatif lah. Okey, baik. Jadi untuk ke kanan kita ambil di sini macam biasa, masih lagi yang samalah pengiraan. Kamu boleh ambil terus yang sudah kamu kira. Jadi kita ambil inilah L1, L2, L2, L3. Jadi ambilnya 500. Dia tak tunjuk. Okey, ada 500 tambah 250 tambah 225. Sampai sini saja bentuk yang ketiga ni lah. 500 tambah 250 tambah 25. Okey, ini ya. Yang atas ini adalah yang positif. Okey, baik. Yang atas ni yang positif. Cikgu lorek lah warna apa yang positif. Cikgu contoh, cikgu pada sini. Okey, warna kuning lah. Okey, contoh.
Warna kuning. Ini ya, warna kuning ni. Ni ya, positif. Okey, yang bawah ni negatif. Okey, baik. Sesaran ke kiri ialah berada di bawah paksi X. Inilah. Ini akan jadi ke kiri. Okey, jadi sudah kita kira tadi ialah 1, 3, 1, 3, 5. Okey, ini yang bezanya. Jumlah sesaran. Okey. Kalau kamu nak ambil sesaran ke kiri ni kan, kalau kamu ambil negatif pun tak ada masalah. Negatif 1, 3, 5. Sebab dia ada arah kan. Kalau kamu jawab negatif kan, betul lah. Dia ada arah dan juga magnitudnya, kuantiti vektor. Negatif 1, 3, 3, 5. Okey. Baik, jumlah sesaran kita akan tambah semua. Yang mana ke kiri kita akan tolak. Ataupun yang negatif tu masukkan sekali dalam pengiraan. Contoh di sini, 500 ini ke kanan tadi ya. 500 tambah 250 tambah 225 tambah tolak. Ini yang cikgu cakap tadi. Ke kiri. Ataupun yang bernilai negatif 1, 3, 5. Maka kamu akan dapat 840 sebabkan nilainya positif. Jumlahnya adalah arahnya adalah ke kanan lah keseluruhannya. Lebih banyak yang positif berbanding dengan negatif. Jadi itu bezanya antara jarak dengan sesaran. Jarak terus guna magnitudnya. Dia tak perlu masukkan nilai negatif. Tapi kalau sesaran kamu kena ambil kira negatifnya ataupun yang bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Yang ke kiri biasa kita akan letak label sebagai negatif. Kalau tak mau kalau confuse dalam pengiraan kamu, kalau ni contoh untuk bentuk yang keempat ini kan, kamu boleh letak negatif 9 lah. Boleh pengiraan akhir. Boleh letak negatif 9. Jadi jawapannya akan dapat negatif. Pun boleh untuk sesaran. Kalau jarak tak perlu. Sebab jarak adalah bukan kuantiti vektor. Jarak adalah kuantiti skalar. Okey, baik. Jadi untuk hari ini inilah analisis keseluruhan. Cikgu sudah ajar bagaimana mengira kecurunan, bagaimana nak kira luas di bawah graf yang mewakili sesaran ataupun jarak. Jadi cikgu harap kamu boleh jawab latihan untuk hari ini. Ada 2 soalan saja. Kamu boleh, cikgu mahu kamu kira pecutan dan juga cikgu mahu kamu kira ini tak perlu kira ni berapa lamakah motosikal halaju seragam. Cari halaju seragam, tengok masa. Kalau dia masa melibatkan 2 masa, contohnya dari 5 ke 10. Jadi dia punya masanya 10 tolak 5 lah. Begitu dia punya cara nak tentukan masa. Jadi cikgu harap boleh jawab. Siap, boleh PM cikgu untuk